Kita tengok sini, tajuk yang baru, modul 3 perakaunan untuk kawalan dalaman. Jadi di akhir bab ini, pelajar semua akan dapat menerangkan apakah tujuan kita membuat kawalan tunai dan memberitahu apakah kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengawal tunai. Jadi perakaunan untuk kawalan ni adalah penting supaya perniagaan dapat menjalankan aktivitinya dengan lebih lancar dan dapat mencapai objektif dia. Jadi salah satu cara kawalan sesebuah perniagaan ialah melalui kawalan tunai dia. Okey, apa itu kawalan tunai? Kawalan tunai mesti melibatkan tunai lah. Tunai itu apa pula? Tunai itu sama ada duit dalam tangan ataupun duit dalam bank, dalam tangan atau duit dalam bank atau cek atau kiriman wang pos, draft. Okey, semua itu adalah duit tunai. Jadi bila ada kawalan, pemilik perniagaan akan dapat mengawal masuk dan keluar duit tunai sama ada dalam tangan ataupun dalam bank. Kemudian dapat juga merekod, memastikan rekod di dalam buku tunai dan penyata bank adalah tepat. Kemudian kita tahu bahawa aset yang paling cair adalah tunai. Jadi bila dia sangat cair, maka dia lebih terdedah kepada penyelewengan, kecurian, salah guna dan juga penipuan. Jadi penting sangat untuk kita mengawalnya. Okey, mengapa tujuan? Apa tujuan dia? Okey, tujuan yang pertama tadi ialah untuk mengurangkan risiko. Jadi kita buat kawalan, kita tak naklah ada penyelewengan dan kecurian. Kemudian kita nak pastikan tunai yang ada itu adalah mencukupi. Kita nak pastikan duit tu cukup. Dan yang ketiganya ialah jika ada lebihan duit tunai, maka kita telah menggunakan tunai itu dengan lebih produktif, iaitu kalau ada lebihan, kita akan melabur, kita akan beli aset bukan semasa, kita kembangkan perniagaan, beli cawangan, beli lagi barang niaga, tambah lagi barang niaga dalam kedai kita. Ataupun kita boleh gunakan duit itu untuk melabur di amanah saham ataupun simpanan tetap yang akan memberi pulangan dividen. Okey, jadi aspek kawalan dalam pengendalian tunai, aspeknya ialah kita tetapkan siapa. Kita asing-asingkan beberapa orang, kemudian disokong oleh dokumen. Kemudian kita mesti ada tempat simpan tunai kita dan sebaiknya kita adakan giliran tugas. Mari kita lihat satu per satu. Baik, kita tetapkan siapa yang terima. Biasanya hanya juru wang sahaja kalau terima duit. Siapa pula yang bayar? Biasanya perniagaan dia bayar menggunakan cek. Cek itu siapa yang tanda tangan? Siapa yang tanda tangan? Biasanya pihak pengurusan, bos sahaja yang boleh tanda tangan. Kemudian kita nak asingkan tugas, individu yang berbeza, yang terima lain, yang rekod lain, yang simpan pun lain. Untuk terima tunai ini. Dan untuk pembayaran pula, siapa yang luluskan? Biasanya luluskan ni siapa? Pihak pengurusan lah, ketua-ketua unit, ketua-ketua bahagian ataupun pengurus-pengurus. Kemudian dokumen, mesti ada bukti. Kalau kita terima wang daripada mana-mana, kita mestilah keluarkan resit. Sekurang-kurangnya mesti ada resit. Kalau kita bayar pula, kita bayar ke orang, kita pastikan yang kita terima resit. Kalau kita masukkan duit dalam bank, mana borang atau dokumen yang menunjukkan kita masukkan duit tu ke dalam bank atau keluarkan daripada bank, mesti ada dokumennya. Kemudian kita pastikan duit kita itu disimpan. Simpan kat mana? Kalau duit tunai yang di dalam kedai, simpan dalam peti besi. Kalau duit yang lain yang banyak-banyak tu, yang lebihan tu, kita simpan dalam bank. Dan kita juga mesti pastikan cek kosong, kita nak buat bayaran guna cek adalah disimpan di tempat yang selamat. Kemudian tukar ganti kaki tangan, menerima, merekod, memegang, orangnya bertukar ganti. Begitu juga dengan pembayaran dilakukan oleh penggiliran tugas. Terdapat dua kaedah kawalan tunai. Apa kaedahnya? Yang pertama yang kita akan lihat selepas ini ialah penyata penyesuaian bank. Kita akan membandingkan penyata bank yang kita terima daripada bank setiap bulan.
Okey, setiap bulan kita akan terima penyata bank dan kita akan bandingkan. Kita perniagaan biasa mesti buat buku tunai. So kita akan bandingkan buku tunai dan penyata bank. Sepatutnya mesti sama. Jika ada perbezaan, mengapa? Okey, mengapa? So kita akan lihat mengapa dia berbeza. Okey. So satu lagi ialah kita nak plan. Kita nak plan terhadap duit kita. Kita dah tahu dah berapa kita nak belanja, berapa kita bakal dapat duit. So kita nak tengok setiap bulan kita ada masalah ke dengan keuangan, ada lebihan ke tidak dengan duit. Okey? Kalau kurang kita nak buat macam mana? Kalau lebih kita nak buat apa dengan duit tu? Okey? Jadi itu saja sebagai pendahuluan.